dan serahkanlah itu kepada para ulama ilmu kalam sendiri, iaitu ulama mutakallimin. Jadi Junaid ni pun wali Allah, Sirri ni pun wali Allah. Junaid berguru dengan Sirri. Sirri cakap, kalau kamu tak sembang dengan aku, kamu sembang dengan siapa? Dengan Muhasibi, seorang ulama juga, ulama tasawuf. Dia kata, eloklah sembang dengan Muhasibi, memang bagus. Cuma kalau dia cerita pasal ilmu kalam, kamu janganlah ambil pusing sangat. Tu je. Kemudian tak kala aku berpisah, aku mendengar dia mengatakan, Tok Guru dia tadi, kiranya semoga Allah menjadikan engkau seorang ahli hadis yang sufi, tidak dijadikannya engkau seorang sufi yang ahli hadis. Apa maksud kata-katanya ni? Disyaratkan oleh As-Sirri, diisyaratkan oleh As-Sirri, Tok Guru dia tadi, bahawa orang yang memperoleh hadis dan ilmu kemudian bertasawuf, maka akan memperolehi kemenangan. Dan orang yang bertasawuf sebelum berilmu, maka akan membahayakan dirinya. Ini cerita ringkas dia dalam bahasa kampung kita. Sebelum belajar ilmu tinggi-tinggi, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, mukasyafah apa ni, yang bawah-bawah bagi selesai dulu. Yang bawah-bawah ni bagi selesai. Walaupun kita tak sampai peringkat tinggi, tapi bagi selesai yang basic dulu. Barulah belajar yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang orang kita ni belajar yang tinggi dulu. Bila belajar yang tinggi dulu, yang bawah ni dah terabai dah. Dia nak menurun tu susah, dan silap-silap boleh bawa kepada sesat. Tu yang pesan tadi, Tok Guru Junaid pesan. Sirri As-Saqati pesan, kamu ni mahir hadis, maksudnya mahir ilmu agama, kemudian jadi sufi. Okey. Jangan jadi sufi dulu baru nak mahir ilmu hadis. Nanti dia ada masalah. Tu maksud dia. Jadi kalau orang cerita pasal ilmu yang hebat-hebat ni, kita biar lambat-lambat sikit tak apa. Takut tersilap. Takut tersilap. Tok Guru tu mungkin cerita betul, tapi pemahaman kita ni tersilap sebab kita tak faham. Bila belajar ilmu tinggi-tinggi, dia pun ada bahasa dalam dia sendiri. Jadi kita tak faham. Contoh dia kata, Allah dengan manusia ni seumpama kapas dengan kain. Kita tengok kain, sebenarnya kita sedang tengok kapas. Bila kita pegang kain, sebenarnya kita sedang pegang kapas. Maksud dia, bila kita tengok makhluk, kita sebenarnya sedang tengok Allah. Bila kita sentuh makhluk, kita sedang sentuh Allah. Dia cakap tu dalam bahasa dia. Kita salah faham, jadi kita faham benda-benda yang kita sentuh ni sebagai Allah. Dah silap. Tu tadi kata, sebelum belajar ilmu tinggi-tinggi, belajar ilmu rendah-rendah dulu. Bagi selesai, barulah kita naik sikit. Kalau anda bertanya, mengapa engkau tidak membentangkan ilmu kalam dan ilmu falsafah? Kenapa kamu tak cerita Imam Ghazali pasal ilmu kalam, ilmu falsafah? Dalam bermacam-macam ilmu itu, dan anda terangkan bahawa kedua-duanya itu tercela ataupun terpuji. Kenapa kamu tak cerita pada kami pasal ilmu kalam, ilmu falsafah? Bagi Imam Ghazali, ilmu kalam dan ilmu falsafah ni bagus. Cuma kita jangan hanyut di dalam dia. Bila hanyut di dalam dia, kemungkinan di hujung itu kita akan tersilap. Tu yang dia tak bagi. Ilmu kalam ni bagus bagi Imam Ghazali. Jadi apakah ilmu kalam? Orang duk sebut ilmu kalam. Apa benda ilmu kalam ni? Ilmu kalam ni, orang-orang dia cari kebenaran hakiki menggunakan dalil-dalil akal fikiran. Dia guna dalil akal. Tuhan sepatutnya begini, dia mustahil begini. Itu ilmu kalam. Ilmu kalam dia guna akal. Contoh golongan-golongan yang ada dalam ilmu kalam ni, golongan Asy'ariyah, golongan Maturidiyah. Yang ni kita pegang dua ni. Kemudian golongan Mu'tazilah. Yang ni betul-betul guna akal fikiran, yang ni kita tolak. Golongan Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain. Tu golongan ilmu-ilmu kalam, ahli-ahli ilmu kalam. Bagus ke ilmu kalam ni? Memang bagus. Cuma kita jangan hanyut dalam ilmu kalam ni sampai kita abaikan ilmu tasawuf. Yang kita belajar dalam kitab Ihya ni kebanyakannya ilmu tasawuf. Walaupun dia susun tu mula-mula tauhid, lepas tu fiqh, akhirnya tasawuf. Tapi keseluruhan kitab ni dia mesti kait dengan tasawuf juga. Juga jangan hanyut dalam perjidalan ataupun perdebatan. Orang ilmu kalam ni dia duk bahas. Dia jumpa kita pun dia duk bahas pasal Tuhan, pasal apa yang layak, apa tak layak, pasal zat Tuhan. Dia suka duk bahas dengan kata-kata. Jadi kata Imam Ghazali, benda ni akan ambil masa banyak. Kita rugi. Nak belajar boleh, dan memang ilmu yang bagus. Al-Ghazali menulis tentang ilmu kalam dalam kitabnya Al-Mukhis.
Ni bahagian warna merah ni. Kata Imam Ghazali, kemudian aku memulakan kajian menerusi ilmu kalam. Antara ilmu yang mula-mula Imam Ghazali belajar ialah ilmu kalam. Ilmu yang baik tetapi tidak memuaskan kehendakku. Kata dia, ilmu kalam ni memang bagus, tapi dia tak boleh nak sampai peringkat tertinggi tu, dia tak boleh pergi. Peringkat tinggi boleh sampai, peringkat tertinggi dia tak boleh pergi. Dia tak dapat nak puaskan. Kebanyakan bidang perbincangan mereka berlegar dalam soal-soal untuk menentang hujah musuh. Orang tu kata Tuhan gini begini, kita pun ada hujah kita, tak, Tuhan begini begini begini. Dia duduk berlawan. Dia cukup suka berlawan ni, berlawan cakap, dan membatalkan beberapa teori musuh bersesuaian dengan penerimaan mereka. Bagi aku, Imam Ghazali, ilmu kalam masih belum cukup dan ia tidak dapat mengatasi penderitaanku selama ini. Kenapa ilmu kalam ni tak cukup? Salah satu tujuan ilmu kalam, dia nak mencapai Tuhan. Mencapai Tuhan ni dia bahasa dalam koma. Bukan mencapai termasuk boleh pegang Tuhan, dia bahasa dalam ya. Tuan-tuan kena faham lah. Nak ilmu kalam ni dia guna akal fikiran. Jadi dia nak mencapai Tuhan, penghujung dia nak guna akal fikiran. Bila guna akal fikiran, dia tak akan boleh sampai. Sebab akal fikiran kita ni terbatas. Dia ada sangkut dia. Kita nak pergi lebih lagi tak boleh lah. Akal fikiran kita ada batas. Sedangkan Tuhan ni tidak terbatas. Jadi kalau nak capai lebih lagi, dia kena ilmu mukasyafah. Masa tu tak pakai akal fikiran lah. Dia pakai pengalaman rasa. Tu cara Imam Ghazali. Jadi kalau kita guna akal nak capai Tuhan, memang tak boleh capai. Dia sampai satu peringkat saja. Sebab akal kita terbatas. Sebagaimana yang kita faham, kita punya indera ni semua terbatas. Mata kita pun terbatas. Kita cuma boleh nampak yang di depan dinding saja. Di sebalik dinding tak boleh dapat dah.